Okay, so boleh kita tengok Madam, kalau Madam nak stop ni, Madam kena share. Siapa yang dah baca case study tadi? Ada soalan tak? Baca Madam. Baca. Boleh faham ke tak boleh faham case study tu? Dia macam kurang boleh faham sikit sebab macam yang dia cakap dia macam kena imaging kan. Sebab baca tadi pun dia perlu macam imagination. saya macam baca je. Saya tak imagine tu. Oh ya, okay. Tak ya. Madam kena share semula untuk kita tengok. Oh, okay. Case study. Case study ni dia memang cerita sebenar lah ni. Macam mana ada satu organisasi bernama apa? Apa nama dia tadi? Horizon Community College. Horizon Community College ni semua situasi dia ya, help you understand real world system development application. Macam mana daripada keadaan biasa sebuah tempat tu tiba-tiba dia rasa dia nak buat sistem baru. Macam tu lah. Contoh macam ni. Ni memang college betul lah ni. 15,000 student. Ni dia cerita background lah. Ni background tempat tu. Background organisasi tersebut. Mana dia start masalah. Okay. Ni dia cerita lah. Instructor ni maksudnya tenaga pengajar ya. Send in their class semester grade form. Register Clark, enter Clark each student grade into the school database program. Nampak ni? Dia orang nak cerita tentang student, lepas tu ada markah semua tu kan. After grade entered, quality control group compare the original class semester grade form with the entered grades to check for any error. Lepas semua orang key in markah semua tu, adalah komiti yang akan check kalau ada error. Okay. Kemudian report cards are printed and mailed to students. With the number of enrolled students on the rise, maksudnya berlaku peningkatan student tau. Okay. Number of enrolled student on the rise. Chad Goldstein ni, pendaftar universiti ni, bos lah ya. Chad Goldstein has noticed that it takes a considerable amount of time sebabkan ramai student, jadi registration clerk ni ada masalah lah untuk buat apa? Dia yang kena key in sebelum ni tau. So semester grade and dia yang kena key in grade semua. Lepas tu quality control nak verify balik betul ke tak kan grade yang dimasukkan itu accurate ke tak. So dia ada problem kat sini. So quality control ni dia jumpa banyak data yang salah lah yang dimasukkan oleh siapa tadi, registration clerk tadi kan. Disebabkan oleh excessive workload on the registration clerk tadi. Sebab banyak sangat, ramai sangat student yang dia kena handle. So for this reason, dia disebabkan apa? Masalah inilah yang menyebabkan kan tadi kita kata kenapa sebuah sistem tu wujud? Maybe disebabkan oleh sesuatu masalah lah. So for this reason, Chad would like the instructor to use an online grade book. Dia nak instructor tu sendiri gunakan yang key in lah, yang key in markah. For this reason, Chad would like the instructors to use an online grade book so that report cards could be printed directly from the instructor's grade book. Dia tak nak kacau dengan siapa dah sekarang. Sebab markah-markah ni tak nak pergi pada registration clerk dah. Tak nak pergi kat Akrani dah. So hanya pada instructor atau instructor ni kena faham kalau English ni memang depa instructor ni tenaga pengajar di situlah ya. Instructor ni tenaga pengajar lah. Faham ni? Lagi duk ingat instructor apa ni? Instructor aerobik ke apa pula lagi. Instructor ni tenaga pengajar lah. Boleh faham tak ni? Astaghfirullahaladzim. Message pun banyak. Okay. This change in procedure would save registration department a great deal of time. Maksudnya
Dengan perubahan yang dia minta ni, so akan menjimatkan masa lah dan and money and eliminate data entry errors. Dia bila semua buat online akan menjimatkan duit juga, tak ada pakai kertas dah. Okey. Jadi Chat ni rasa dia nak buat sistem yang baru lah. So jadi dia hantar, disebabkan college ni dia ada IT department sendiri, jadi dia hanya dalaman lah. Dia tak adalah nak upah sesiapa buat sistem ini, tapi dia hanya hantar message kepada IT director. IT ni kena tahu IT apa dia? Pengarah IT lah. Di college tadi ada IT director. Okay. Dan akan minta request of system service. Okay, dia nak minta buat sistem. Dia nak geng IT ni buat satu sistem untuk grade tadi, masalah grade tadi. So dia hantarlah kepada siapa tadi, IT director tadi, Juanita Mendes, chair of steering committee juga. Juanita ni dia punya steering committee di college tadi lah. Untuk case study ni dia dalaman. Okey, dalaman. Dia college yang besar dan dia ada department IT dah. Dia ada department masing-masing. Jadi masalah tadi hanya dia just minta pada IT punya department untuk selesaikan. Dia bukan minta nak company lain untuk buat, tak. Dia hanya minta bahagian IT untuk develop sistem baru. Macam tu lah. Okay. Okay ke you all? ACC ni besar lah. Okay. College ni besar, so steering committee tu sendiri adalah HCC punya badan sendirilah. Juanita Mendes semua ni, ni semua dia punya steering committee yang kita sebut tadi lah. Dia orang akan meeting dulu. Meeting sebab nak ambil tahu tentang masalah tadi. So dalam ini menceritakan flow step-step yang akan berlaku sehinggalah terbinanya sistem yang dikehendaki oleh chat tadi. Tahu? Tapi yang ini madam kata apa? Untuk Horizon Community College ni dia dalaman. Dia hanya suruh geng IT college ini untuk bina sistem. Dia bukan suruh kita lah. So untuk nak relate dengan case study ni, kita lah yang bekerja di bahagian IT Department Horizon Community College. Boleh juga macam tu. Kita yang bekerja sebagai IT di bawah IT department di Horizon Community College. Kena imagine macam tu lah. So case study ni dia akan cerita apa yang berlaku fasa-fasa mengikut nota kita nantilah. Apa yang madam terangkan di sini nanti. Tadi madam cerita background sajalah. Masalahnya apa, ya? Madam tak masuk lagi, tak adalah relate lagi dengan fasa-fasa yang berlaku untuk membangunkan sebuah sistem. So ni baru nak masuk. Intro panjang ni. Okey ke tak? Apa first step untuk system development ni? Pertama, planning. Kedua, analysis. Ketiga, design, implementation, maintenance. Jadi kalau you all nak hafal, setakat tahu apa phase ni, ingat PADIM lah. PADIM. Sini semua hafal sebagai PADIM. Kalau sebut SDLC, hafal PADIM lah. So we have planning, analysis, design, implementation, maintenance. Okay. Dan di sini ada catatan sikit lah untuk makluman you all. System development life cycle ini dipanggil cycle kenapa? Sebab dia boleh berulang. Selagi sistem itu tak mantap, tak ni, ataupun selama sistem itu digunakan, dia fasa itu sentiasa berulang. Macam itulah. Form a loop, ya. Dia bukannya dah siap sistem tu cantik semua berhenti. Tak. Dia adalah berterusan. So usually di-represent macam ni lah. Flow macam ini. Madam ada buku rujukan untuk topik ni yang sangat, kalau you all bahasa Inggeris dia pun tidak terlalu tinggi. Okay.
dan mudah difahami lah. Kalau you all tak faham madam cakap, you all boleh baca dokumen ni nantilah madam bagi. Tapi tak adalah kita nak perlu terlalu detail sangat sebab kita untuk SDLC ni 6 jam saja. So soalannya balik-balik itu je lah. Dia tak berat sangat. Sebagaimana topik 2 semua tu. Topik 2 lagi banyak soalan. Topik SDS ni tak banyak sangat soalan. Okay. So from this, you all boleh buat mind map daripada sini sahaja actually. Kan? Boleh nampak tak kat sini ada 5 step. Planning, analysis, design, implementation, maintenance. Kamu nampak tak anak-anak bulat kecil ni? Nampak madam? Jadi untuk topik Nampak, 6.0 ni wajiblah buat nota sendiri. Wajib buat. Kalau tidak, you all, saya takut lost lah. Saya takut awak lost. Memang kena buat short note balik sendiri. You all buat dalam bentuk yang ringkas lah. Tak perlulah nak buat tulis panjang-panjang buat ringkasan. Gunakan satu format macam ni. Nanti kita tarik-tarik je. Awak tarik-tarik je. Apa yang awak kena tahu kat sini awak tarik-tarik. Tambah-tambah je. Nah? Bagi madam lah. Madam nasihat you all kena buat mind map sendiri atau konsep map. Tak kisahlah bentuk apa pun. Mind map ke konsep map ke. Asalkan you all boleh hafal dengan mudah. Okay, so nampak di sini di bahagian planning, step pertama planning ada 4 task, 4 aktiviti yang kena buat. Untuk fasa analisis ada 2 aktiviti utama yang kena buat. Di bawah aktiviti kedua ada 3 task yang kena buat. Macam tu. Dia daripada fasa atas dalam. Dia ada fasa yang sikit, ada fasa yang ada anak-anak banyak. Jadi nak mudahkan you all menghafal atau memahami, kena buat sendiri balik. Faham tak ni? Kena tulis sendiri balik. So that's why kena faham dulu baru boleh buat short notes tu. Cuba fahamkan dulu. Kemudian design ada 2 aktiviti, 2 major aktiviti yang perlu dilaksanakan. Untuk fasa implementation ada 4 aktiviti yang perlu dilaksanakan. Untuk fasa maintenance there are 3 activities yang berlaku. Macam itulah dia ada anak banyak ni. For this topic memang macam ni lah. Okay. So fasa pertama is planning. Planning phase for a project begins when the steering committee receive a project request. So fasa planning ini bermula bila steering committee tadi terima project request. Faham tak project request macam mana? Kalau pelanggan minta buat. Pandai, bagus. Macam case study tadi siapa yang minta buat? Nama apa? Kalau case study kita, siapa yang minta buat sistem baru? Siapa yang minta? Mana tadi? Chat tu Chat. Yes, chat tadi. Chat ni jawatan dia apa tau? Chat. Bos. Chat. Pendaftar. Dekat universiti ni kita ada pendaftar lah. Okay, register. Macam tu. So chat ni kalau case study kita chat ni lah yang minta tapi cuma dia dalaman. Dia tak ada nak upah siapa-siapa, dia hanya dalaman. Dia organisasi besar so dia ada IT department sendiri. So dia request IT department untuk buat sistem untuk dia orang. Faham tak? Dia orang company sama. So you all kalau nak faham situasi ni kita duduk dalam IT department dia orang lah. Kita berada dalam IT department dia orang. Kalau nak relate dengan case ni lah. Okay. So chat yang request. Bila chat dah mula request tadi, bermulalah kita punya planning. Ya? Ya, siapa tahu tu? Madam kan nampak ni tak naik nama. Siapa yang panggil madam tadi? IT department tu kan? IT department Kan tadi dalam dia under IT department tu dalam sistem analyst ataupun project development team. Bukan. Ni yang tadi
System analyst dengan project development team tu duduk dalam IT department nanti. IT department jabatan IT. Oh. Kita Oh, staff okay, ni faham. Madam tak jadi CEO dah. Madam tak jadi CEO dah. Kalau case tadi, Madam duduk dengan you all lah, IT department. Madam jadi developer lah, Madam system analyst ke, awak sebagai system analyst juga, lepas tu kawan awak mungkin programmer, kawan seorang lagi mungkin database administrator ke, database analyst ke. Itulah kita berada di bawah IT department. Siapa tadi, college apa ni? Bila nama? Kita duduk di bawah IT department college ni, Horizon Community College. Madam bukan CEO dah. Kalau you all nak relate dengan case ni. Madam dengan you all. Mungkin Madam system analyst lah. Ya, boleh. Okay, so bila chat tadi minta request, so dah mulalah fasa planning kita. Bermula di sinilah. So fasa planning, bila department kita terima project request. So ni Madam sajalah tunjuk contoh. Dalam buku rujukan kita, Shelly Cashman ni, dia bagi detail. So, seronok lah. So, project request tadi boleh melalui email biasa. Dia kata informal project request. Yang ini, dia ada borang, dekat office ada borang. Jadi, chat tadi isilah kat sini. Apa? Nampak ni? Nampak ke tak nampak? Saya pun tak nampak lah. Chat ghosting. Brief statement of problem, dia nyatakanlah masalah tu. Kemudian dia minta buat apa. Expected solution, dia nak buat apa. So when we get this requirement, this request, kita akan mulalah meeting lah. Tapi steering committee dululah. Steering committee akan meeting. IT department tak buat apa lagi ya. Steering committee ni bos-bos dulu buat kerja. So steering committee akan review and approve the project request. Kalau sesuai, dia akan approve. Okay, prioritize the project request, allocate resource such as money, people, equipment, form a project development team. So ada 4 aktiviti utama. Okay, faham kataan review? Review, bacalah. Baca problem tadi, apa request tadi, baca dan kalau setuju, steering committee akan approve. So ada detail lagi tak? Boleh faham tak ni? Review and approve project request. Faham, Madam. So steering committee kita tak terlibat tau. Kita IT department belum terlibat lagi. Yang terlibat hanyalah steering committee, kita punya bos-bos tadi. Siapa tahu nama perempuan tadi? Juanita ni lah contohnya. Jonathan Mendes. Kemudian dengan mana-mana tim yang sepatutnya lah, macam tim kewangan, account ke apa kan akan duduk meeting. Kemudian ada seorang system analyst yang akan in charge. Madam lah, Madam masuk meeting lah. Madam system analyst ataupun Carl Smith ni. Carl Smith ni akan masuk meeting tersebut. And then review keperluan chat tadi. Adakah keperluan chat tadi tu boleh dilayan atau tak boleh dilayan? Macam itulah kan. Kalau boleh, steering committee setuju, dia akan approve lah. Untuk proceed, layanlah keperluan chat punya department. Request daripada chat tadi, kita boleh layan. So, kita akan proceed lah projek ni. Prioritas ni, kalaulah ada orang-orang lain, department-department lain yang ada masalah juga, nak buat sistem juga. Jadi prioritas ni kita pilih. Steering committee akan steering committee akan prioritas lah yang mana nak buat dulu. Adakah nak layan chat punya requirement dulu ataupun request dulu ataupun nak buat orang lain dulu. Faham tak? Prioritize. Tadi chat department lain kan. Maybe ada orang department lain, ketua department lain yang nak request project juga, nak buat sistem juga. Jadi steering committee kena prioritize lah. Kena nak tengok yang mana dulu nak buat. Macam tu. Faham tak? Kalau situasi Kalau situasi company yang lain, company kita tadi macam contoh Madam cakap, kalau kita ni sebuah company yang buat sistem, maybe kita akan ada banyak projek lah.
Kita akan terima banyak projek, banyak user nak buat sistem baru, so kita kena prioritize nak buat mana dulu. Okay? Itu maksud prioritize. Kemudian kita tengoklah adakah sumber-sumber kita cukup tak, kaki tangan kita cukup tak untuk handle the project. Kalau ada 10 request, kena allocate lah, kena tetapkan projek pertama ni siapa handle, group mana handle, projek kedua cukup tak orang nak handle, projek yang ketiga cukup tak, macam tu. Duit cukup tak, equipment cukup tak, people cukup tak. Boleh faham poin ketiga? Ni steering committee lah fikir. Kita tak fikir lah, kita yang buat kerja ni tak fikir lah. Ni steering committee kena decide. Boleh ni? Kemudian form a project development. Boleh, madam. Kalau semua lepas, semua cukup, yang mana tak dapat kita tolak lah, kita reject lah, terpaksa reject. Yang mana yang okey kita akan proceed dan akan bentukkan project development team. Ni time kita lah dah masuk lah ni. Ya. Akan bentuk satu project development team yang berkaitan lah. So untuk handle case check tadi mungkin satu team akan diwujudkan ya.